Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5 KSSM Bab 1 Kedaulatan Negara. Di bawah tajuk kecilnya konsep kedaulatan dengan tumpuan kepada jenis-jenis kedaulatan. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Terdapat 4 jenis kedaulatan kesemuanya. Yang pertama, kedaulatan moden. Yang kedua, kedaulatan tradisional. Yang ketiga, kedaulatan antarabangsa. Dan yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dia punya formula untuk jenis-jenis kedaulatan ialah moden atau tradisional antara udang. Jadi semua udang-udang tu kena pilih nak jadi udang yang moden ke udang tradisional. Sebab tu masuk formula moden atau tradisional antara udang. Ada udang moden, ada udang tradisional. Jadi dia kena pilih nak jadi moden ke tradisional. Okey, tengok penerangan formula. Moden merujuk pada moden juga, tradisional merujuk pada tradisional juga, antara merujuk pada antara bangsa. Bila disebut antara bangsa, ada 5 sebutan antara bangsa. Cikgu ambil 3 sebutan pertama menjadikannya antara. Dan last sekali udang merujuk kepada undang. Jadi apa formula untuk jenis kedaulatan moden atau tradisional antara udang? Jadi udang kena pilih nak jadi udang moden ke udang tradisional. Jadi formulanya moden atau tradisional antara udang. Moden merujuk kepada kedaulatan moden, tradisional merujuk pada kedaulatan tradisional, antara merujuk pada kedaulatan antarabangsa, dan udang merujuk pada kedaulatan undang-undang. Okey, kita akan lihat satu persatu tentang jenis-jenis kedaulatan ini. Yang pertama kita lihat dulu kedaulatan moden. Kedaulatan moden ni muncul kerana adanya negara bangsa selepas revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis yang berasaskan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Jadi kedaulatan moden ni wujud disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kemunculan negara bangsa. Macam mana negara bangsa ni boleh wujud? Istilah negara bangsa ni wujud selepas berlakunya revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis. Ingatlah kedaulatan moden ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan negara bangsa. Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan dikaitkan dengan nasionalisme yang menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa masing-masing. Malaysia adalah sebuah negara bangsa yang lahir hasil gabungan negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Persekutuan Malaysia 1963. Jadi kedaulatan moden ni berkaitan dengan negara bangsa. Negara bangsa ni wujud selepas 2 revolusi, iaitu revolusi keagungan di England dan juga revolusi Perancis. Jadi ingatlah kedaulatan moden berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penubuhan negara bangsa ataupun kemunculan negara bangsa. Okey, yang kedua, kedaulatan tradisional. Kedaulatan tradisional ni merujuk kepada sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara. Jadi kedaulatan tradisional ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Kalau kedaulatan moden tadi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan negara bangsa, penubuhan negara bangsa. Kalau kedaulatan tradisional berkaitan dengan sistem pemerintahan berkuasa mutlak dalam segala urusan negara. Kedaulatan ini telah wujud sejak tamadun awal manusia lagi. Kedaulatan Malaysia berpaksi kepada kedaulatan Raja-Raja Melayu sebagai pemerintah yang mempunyai kuasa tertinggi dan diperkukuhkan dengan taat setia rakyat. Jadi ingatlah, kedaulatan tradisional ni merujuk kepada sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Kalau kedaulatan moden tadi berkaitan dengan penubuhan negara bangsa ataupun kemunculan negara bangsa. Kalau kedaulatan tradisional berkaitan dengan sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Kalau Tanah Melayu adalah sistem beraja. Okey, yang ketiga, kedaulatan antarabangsa merujuk kepada pengiktirafan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain.
Jadi kedaulatan antarabangsa ni berkaitan dengan pengiktirafan PBB terhadap sesebuah negara. Dalam deklarasi hubungan persahabatan PBB pada tahun 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Jadi siapa saja yang menjalin hubungan persahabatan ataupun menganggotai PBB, negara tersebut akan disahkan dari segi prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Jadi Malaysia telah menjadi anggota PBB sejak sekian lama. Hal ini membuktikan bahawasanya dunia telah mengiktiraf negara kita sebagai negara yang bebas, merdeka dan juga berdaulat. Mana-mana negara yang menganggotai PBB akan diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Begitu juga dengan negara kita Malaysia. Jadi kedaulatan antarabangsa ni berkaitan dengan pengiktirafan di peringkat antarabangsa oleh PBB kepada sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Jadi cikgu ulang baliklah. Setakat ni dah ada 3 jenis kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan moden yang merujuk kepada kemunculan negara bangsa hasil daripada 2 revolusi, revolusi keagungan di Britain ataupun England dan juga revolusi Perancis. Yang kedua, kedaulatan tradisional berkaitan dengan sistem pemerintahan berkuasa mutlak dalam segala urusan negara. Dan yang ketiga, kedaulatan antarabangsa berkaitan dengan pengiktirafan PBB terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Okey, last sekali adalah kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang ni merujuk kepada kerajaan dan rakyat yang terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Ya. Kerajaan dan rakyat terikat oleh apa? Terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Undang-undang mesti dipatuhi, wajib dipatuhi. Jadi kedaulatan undang-undang ni berkaitan dengan kerajaan dan rakyat yang terikat dengan undang yang wajib mereka patuhi. Hal ini dapat menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadikan negara aman, stabil dan juga makmur. Bila semua patuh pada undang-undang, menjadikan masyarakat dapat hidup dengan adil dan negara menjadi aman, stabil dan juga makmur. Justru itu badan kehakiman diwujudkan untuk memelihara dan melaksanakan kedaulatan undang-undang. Siapa yang ditugaskan untuk memelihara dan melaksanakan kedaulatan undang? Badan kehakiman. Kerana apa badan kehakiman? Sebab badan kehakiman ni adalah badan yang arif dan pakar dalam bidang undang-undang. Malaysia menjadikan kedaulatan undang-undang sebagai prinsip keempat dalam rukun negaranya. Jadi kedaulatan undang-undang ni berkaitan dengan rakyat dan kerajaan harus patuh kepada undang-undang yang telah dibuat dalam negara tersebut. Jadi ianya berkaitan dengan kepatuhan rakyat dan juga kerajaan. Okey, jadi kesimpulannya semua sekali ada berapa jenis kedaulatan? Ada 4 jenis kedaulatan. Formulanya, moden atau tradisional antara udang. Moden merujuk pada kedaulatan moden, iaitu berkaitan dengan kemunculan negara bangsa selepas 2 revolusi, iaitu revolusi keagungan di England dan juga revolusi Perancis. Tradisional merujuk kepada kedaulatan tradisional, iaitu berkaitan dengan sistem pemerintahan berkuasa mutlak dalam segala urusan negara. Yang ketiga, kedaulatan antarabangsa berkaitan dengan pengiktirafan PBB terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Dan yang terakhir adalah kedaulatan undang-undang, iaitu undang-undang yang harus dipatuhi oleh rakyat dan juga kerajaan dalam negara tersebut. Jadi semua sekali ada berapa jenis undang-undang? Ada 4 jenis undang-undang. Moden atau tradisional antara udang. Kedaulatan moden, kedaulatan tradisional, kedaulatan antarabangsa dan juga kedaulatan undang-undang. Okey, kita masuk kepada contoh soalan esei. Markahnya 488, iaitu 20 markah. Baiklah kita lihat satu persatu. Soalan A dulu dia tanya, nyatakan konsep kedaulatan. Apa kehendak soalan? Konsep kedaulatan. Kalau dirujuk kepada apa yang kita belajar sebelum ni, konsep kedaulatan dapat dilihat dalam 2 aspek, iaitu bahasa dengan pandangan tokoh. Okey, kita ambil bahasa. Sebab bahasa dah sangat banyak, iaitu ada 4 bahasa.
Yang pertama bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Okey, kita lihat satu persatu. Untuk jawab soalan esei seperti biasa, wajib bermula dengan pembuka soalan dulu. Jadi ambil bilik pembuka dekat soalan tu. Konsep kedaulatan adalah berasal daripada bahasa Yunani, iaitu superanos yang bermaksud tertinggi. Kedua, merujuk kepada negara yang bebas. Lepas bahasa Yunani, yang kedua adalah bahasa Inggeris. Manakala dari segi bahasa Inggeris pula, ialah sovereignty yang bermaksud negara yang mempunyai kuasa penuh dalam pemerintahan. Kuasa apa? Kuasa penuh dalam bidang pemerintahan. Kalau bahasa Arab dipanggil apa? Daulah, iaitu berkuasa dalam bidang pemerintahan. Kalau bahasa Melayu dipanggil daulat, iaitu kuasa tertinggi dalam bidang pemerintahan. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Soalan B ditanya, soalan B ni berkaitan dengan jelaskan bentuk-bentuk kedaulatan yang wujud dalam negara di dunia. Soalan B ditanya tentang jelaskan bentuk-bentuk kedaulatan yang wujud dalam negara di dunia. Soalan B bukannya berdasarkan pengetahuan anda apakah peranan pemimpin bagi mengukuhkan kedaulatan negara. Yang ni adalah soalan C. Yang ni kita silap letak lah. Sepatutnya soalan B ni adalah jelaskan jenis-jenis kedaulatan yang wujud dalam negara di dunia. Ya, itu adalah soalan B. Namun jawapan yang ada di bawah tu adalah jawapan yang betul untuk soalan B. Okey, jenis-jenis kedaulatan semua ada berapa jenis? Ada 4 jenis sahaja. Formulanya apa? Moden atau tradisional antara udang. Jadi untuk jawab soalan bentuk-bentuk jenis kedaulatan ni harus bermula dengan pembuka soalan dulu. Jadi ambil balik pembuka soalan. Bentuk-bentuk kedaulatan yang wujud dalam negara dunia ialah kedaulatan moden, iaitu kedaulatan yang berkaitan dengan kemunculan negara bangsa selepas revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis. Macam mana nak mulakan isi yang kedua? Menggunakan number. Jadi kedua, kedaulatan tradisional yang merujuk kepada sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara. Lepas kedua, ketiga, kedaulatan antarabangsa, iaitu merujuk kepada pengiktirafan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Dan yang terakhir, keempat, kedaulatan undang-undang, iaitu kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Jadi semua ada berapa jenis undang-undang? Semua ada berapa jenis kedaulatan? Maafkan cikgu nah, bukan berapa jenis undang-undang. Semua ada berapa jenis kedaulatan? Ada 4 jenis kedaulatan. Formulanya moden, tradisional, antara udang. Moden merujuk pada kedaulatan moden, iaitu hasil daripada kemunculan negara bangsa selepas revolusi keagungan di England dan juga revolusi Perancis. Yang kedua, kedaulatan tradisional, iaitu merujuk kepada sistem pemerintahan yang berkuasa mutlak dalam segala urusan negara. Yang ketiga, kedaulatan antarabangsa, iaitu pengiktirafan oleh PBB terhadap sebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Dan yang keempat, kedaulatan undang-undang, iaitu rakyat dan juga kerajaan terikat dengan undang-undang yang harus dipatuhi. Jadi soalan sini berkaitan dengan jenis-jenis kedaulatan. Okey, last sekali kita lihat kepada soalan C, soalan kebat. Soalan C ditanya, berdasarkan pengetahuan anda, apakah peranan pemimpin bagi mengukuhkan kedaulatan sesebuah negara? Apakah anda soalan peranan pemimpin? Okey, untuk jawab soalan esei seperti biasa wajib bermula dengan pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka soalan tu. Peranan pemimpin bagi mengukuhkan kedaulatan sebuah negara ialah mengukuhkan hubungan diplomatik dengan semua negara di dunia. Huraiannya, hal ini kerana hubungan baik di peringkat antarabangsa akan menjamin kestabilan negara. Contohnya dengan meneruskan dasar berkecuali yang dilaksanakan sejak dahulu lagi. Impaknya dapat membebaskan Malaysia dari campur tangan mana-mana kuasa. Bila kita menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara lain, kita tidak akan campur tangan dalam masalah yang dialami oleh negara tersebut. Jadi sebab itu kita mengamalkan dasar berkecuali, iaitu kita berkecuali daripada sebarang masalah yang dialami oleh negara tersebut. Namun sedemikian kita juga menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara
yang menghadapi masalah tersebut. Tetapi kita tidak campur tangan dalam sebarang masalah yang dihadapi oleh negara yang kita jalin hubungan diplomatik itu. Okey, macam mana nak mulakan isi yang kedua? Menggunakan number, iaitu kedua, melakukan kerjasama dalam bidang sosial dengan negara Asia Tenggara. Buktinya melalui bidang kebudayaan dan kesenian serta sukan. Contohnya, pelibatan negara Asia Tenggara dalam acara sukan seperti Sukan C dan bola sepak Piala Suzuki dapat mengeratkan lagi hubungan negara serantau. Dan kesannya hubungan baik ini akan mewujudkan kesejahteraan di rantau Asia Tenggara. Baiklah, untuk soalan kebat yang cikgu ajar mesti ada 4 perkara, iaitu yang pertama ada isi, yang kedua ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Yang ketiga ada contoh ataupun bukti, dan yang keempat ada kesannya ataupun impaknya. Okey, hanya sekadar itu saja dulu untuk kelas sejarah pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.